Ada Rasulullah SAW sebutkan hulwan khadir, yang sangat segar, begitu sedap kita rasa, Masya Allah sedapnya air ini, Masya Allah sejuknya dan sebagainya. Begitu juga bagaimana Rasulullah SAW datang menyinari umat Arab pada ketika itu. Kita bayangkan orang Arab dulu dikatakan orang Arab jahiliah, ya, maknanya dengan bangsa yang sibuk dengan menanam anak, bangsa yang menyembah berhala pada ketika itu. Rasulullah SAW, Allah SWT utus Rasulullah SAW untuk merawat penyakit-penyakit hati tersebut, ya, merawat penyakit-penyakit hati tersebut. Jadi kita tengok bagaimana Rasulullah SAW merawat penyakit hati manusia ketika itu. Baik, bagaimana merawat hati cara Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW sebutkan dalam satu potong hadis yang muttafaq alaih, an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al jasad kulluh wa idza fasadat fasada al jasad kulluh ala wa hiya al qalb. Kan Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar daripada Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya pada jasad anak Adam itu segumpal daging. Daging apa tu? Apabila daging ini baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia rosak, maka akan rosaklah seluruh tubuhnya. Jadi Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW ni sifat, kalau kita tengok dalam hadis ni, Rasulullah SAW nak bagi satu perumpamaan supaya manusia boleh tahu berapa urgensinya apabila rosaknya hati akan memberikan efek kepada seluruhnya. Rosaknya satu organisasi disebabkan satu perkara yang penting misalnya, ya, maka disebabkan manhaj ataupun cara pengurusannya misalnya lah, ya, akan maknanya organisasi tersebut tak boleh bergerak lah sebagainya misalnya lah, ya. Jadi apa yang Rasulullah SAW detect kat sini iaitu hati tersebut, hati manusia tersebut, hati yang tidak beriman kepada Allah SWT. Ya, fa idza fasada jasadu wa idza fasadat fasada jasadu kullu wa la wa hiya al-qalb. Rasulullah SAW sebutkan kalau dia rosak semuanya. Ketahuilah ia adalah segumpal daging iaitu hati. Masya-Allah. Ni hati kita nak jaga ni. Hari ini manusia sibuk. Manusia hari ini dia kurang mengambil berat akan perkara hati ini. Kalau kita belajar dulu biasa tok guru pondok, ya, dia orang akan cerita bab hati, bab solat dan sebagainya di masjid, ya. Cerita tentang hasad, cerita tentang riya, ujub, sebab perkara-perkara ini perlu dibersihkan daripada hati manusia tersebut. Okey, baik, itu nanti kita akan sentuh insya-Allah. Baik. Kenapa hati? Kenapa hati? Kenapa kita sibuk nak hati? Kenapa kita tak boleh, yalah, kita nak kena baiki jasad kita, nak kena jogging, nak kena makanan yang baik dan sebagainya. Tetapi kenapa hari ini nak berbicara mengenai hati? Yalah, kita ada dua kondisi. Kita nak kena jaga kita punya ruhiyah kita, fizikal kita, aqliyah kita, akal kita dengan kita dapatkan ilmu, ya, misalnya, ya, kita dapat kongsian ilmu dan sebagainya, tak kira lah ilmu dari sudut duniawi ataupun ukhrawi. Jadi fizikal kita kena bersenam dan sebagainya, ya, bersenam juga dengan fizikal juga kita berikan makanan-makanan yang elok, makanan-makanan yang begitu berkhasiat, dan kemudian hati pula. Jadi bagaimana kita nak merawat hati? Apa yang kita nak bagi vitamin-vitamin kepada hati, vaksin kepada hati? Itu nanti kita akan bicarakan. Jadi kenapa hati nak kena perbaiki? Ya, hati adalah tempat pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilayhi tusyarun. Ya, surah Al-A'raf, ya, ayat 41. Dan ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah SWT berkuasa mengubah, menyekat di antara seorang itu dengan hatinya, dan sungguhnya kepadanya lah kamu akan dihimpunkan. Maknanya Allah SWT boleh ubah hati itu. Dalam hadis Rasulullah, sepotong hadis Rasulullah sebutkan orang itu boleh beriman pada paginya dan kufur pada petangnya. Wa na'udzubillah min zalik. Dan orang itu boleh mungkin pada malamnya dia beriman, dia kufur, dan pada esok harinya dia beriman pada Allah SWT. Sebab tu kita selalu kadang-kadang ada doa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wahai ya Allah, kejagalah hati kami. Ya, kami itu maknanya kita doa bukan untuk kita saja, isteri kita, anak-anak kita, ibu kita, keluarga-keluarga kita. Ya, maknanya tsabbit qulubana ala dinik. Doa pada Allah, ya Allah, bagi kita tetap di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap di atas hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia hari ini kita sangka kalau kita dah masuk Islam kita dah dapat hidayah. No, hidayah ni berperingkat. Ulama mengatakan hidayah ini berperingkat. Mungkin dalam ni ada hidayahnya, kan? Hidayah dalam ini berperingkat.
menerima Islam, menerima masuk dalam Islam, mengucap kalimah syahadat itu adalah hidayah peringkat yang pertama. Maknanya hidayah yang paling rendah lah. Ya, maknanya dapat mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Dan ia juga walaupun kalimah ini sangat mahal, ia mampu masukkan dalam syurga, seorang itu masuk ke dalam syurga Allah SWT. Kemudian hidayah dia dapat istiqamah dalam solat, istiqamah menjaga aurat, istiqamah menjaga Al-Qurannya, ya, istiqamah menjaga salat malamnya, istiqamah doa pada Allah SWT, istiqamah khusyuk dalam salat. Itu semua hidayah Allah SWT. Dan ia berkait dengan apa? Berkait dengan hati. Ya? Sebab itu ini tempat Allah SWT nak tengok kita baik ke buruk ke, walaupun kita hebat pakai serban berbakul-bakul dan sebagainya, tetapi kalau hati ini busuk, sibuk dengan masalah orang, cari dengan kesalahan orang dan sebagainya, Allah SWT tidak akan terima. Ya, sebab apa? Hati adalah sandaran taklif dinnya. Kita tengok pada yang poin yang kedua. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah Abu Abdurrahman bin Sakhar. Nama Abu Hurairah ni Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Qala, ya, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Sebenarnya Allah SWT tidak melihat pada fizikal kita kuat hebat macam mana pun, ya, wala ila suwarikum, cantik bagaimanapun Allah SWT tidak melihat, walakin yanzuru ila qulubikum. Ini benda yang penting dalam jiwa ini Allah pegang. Baik jiwa ni, fizikal kita baik, maka Allah SWT akan lihat. Kalau hati ini hancur habis, tidak beriman dengan Allah Taala, banyak penyakit hati dan ni, hebat mana pun kita setiap hari kita jaga kita penampilan kita, ya, jaga kecantikan kita, tetapi kalau hati kita tak jaga kecantikan hati kita, maka dia tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita fizikal kita hebat, boleh berlari 10 km setiap hari dan sebagainya. Misalnya lah, ya. Kita boleh berbasikal jauh, ya, kita boleh berjalan 5 km sehari dan sebagainya, ya, kita boleh memakai pakaian yang cantik-cantik dan sebagainya, ya, tapi kalau hati kita sibuk dok kata ke orang, hati kita dok dengki dengan orang, hati kita dengan hasad dengan orang dan sebagainya, itu kita sakit jiwa kita. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak lihat dengan amalan-amalan kita? Kita solat tunggang terbalik dan sebagainya, ya, tapi kalau hati kita masih dengki dengan jiran dan sebagainya, ya, tengok orang semua tak, kita tengok orang lebih, kita rasa alah ni orang ni, kita kata orang dan sebagainya, ya. Sedangkan Allah SWT bagi rezeki kepada dia, kita tak syukur pada apa yang kita, ya. Itu penyakit hati. Allah SWT lihat pada hati kita. Hati kita baik, yang lain pun kita buat itu, masya-Allah, Allah SWT bagi pahala. Hati kita tahu bahawa dengan kita berjoging, kita memakai pakaian yang baik, itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bagi pahala. Tetapi, ya, sebab tu Allah nak tengok hati kita. Tapi kalau kita pakai yang cantik, lari hebat dan sebagainya, ya, tetapi kalau nak menunjuk ke orang, nak riak, nak ujub, tak ada apa-apa. Haba'an manthura, jumpa dengan Allah SWT, habis, tak ada apa-apa amalan. Ya, Allah SWT sebutkan haba'an manthura, macam debu yang berterbangan. Sebab apa? Kita sibuk dengan nak tunjuk pada orang. Ini sebab apa? Hati kita. Baik. Seterusnya, kenapa hati? Kerana hati ini memiliki daya tarik yang dominan. Ya, kita bagaimana kisah wanita Bani Israel dan hadis yang sahih riwayat Muslim, wanita Bani Israel yang dimasukkan ke neraka kerana menyiksa kucingnya. Ya. Sebab tidak ada sifat rahmah kat situ. Ya, tidak ada sifat kasih sayang. Dan yang sama juga kisah seorang wanita seorang wanita pelacur yang masuk ke syurga disebabkan dia berusaha memberikan minuman pada seekor anjing. Yang kita biasa dengan hadis begini. Ya, disebabkan apa? Disebabkan hati dia tahu bahawa binatang ini ada sifat rahmah pada hati dia. Dia tahu itu ada hak seekor anjing, dia sanggup turun ke dalam telaga, dia ambil dengan pakai dia punya capal dia ataupun kasutnya, diberikan minum pada seekor anjing. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dengan disebabkan dia bagi minum, dia tahu itu hak anjing dia, ada sifat kasih sayang pada seekor anjing, Allah SWT masukkan ke dalam syurga Allah SWT. Hadis ini hadis sahih. Nampak kasih sayang Allah SWT. Dan hati adalah kunci kebaikan. Kita bayangkan masyarakat hari ini sibuk dengan dunia dan sebagainya.
tak peduli dengan akhlak yang runtuh dan sibuk, tak peduli dengan manusia yang sibuk dengan, ya, apabila kita tengok bila individu itu baik, maka masyarakat itu akan jadi baik. Ya. Apabila individu itu kita tengok dalam satu komuniti yang ada orang merompak yang mabuk pula setiap hari, mungkin setiap bulan kita akan dengar orang mabuk langgar mati pula. Disebabkan apa? Disebabkan ada daripada individu dalam syarikat, dalam masyarakat tersebut yang tidak menjaga hati tersebut. Tak kira lah kalau dia tidak beriman, maknanya hati tersebut memang terpalinglah daripada rahmat Allah SWT. Tapi kalau hati yang beriman ini, ya, dia kena beri infak. Kita bayangkan sungai, kita daripada atas sekali, tempat air tapungan yang begitu fresh, jernih, mengalir, turun. Orang kampung banyak dapat manfaat. Begitu juga seorang mukmin. Ya, mukmin hatinya yang hebat, yang beriman dengan Allah SWT, yang takut pada Allah SWT, yang rindu pada Allah SWT, memancarkan sinarnya. Orang lain dapat manfaat daripada akhlak-akhlaknya. Ya, hati yang baik adalah penentu kepada masyarakat yang hebat. Kerana ia terhasil daripada tarbiyah jiwa individu tersebut. Kerana jika masyarakat itu rosak, kerana ketiadaan iman, penuh dengan maksiat, mabuk, merompak, membunuh, tidak melaksanakan syariat Islam dengan baik, maka masyarakat yang rosak akhlak akibat dari jiwa yang tidak disentuhi iman. Ya, kita bayangkan, ya, kita baru-baru ni banjir di misalnya kalau di Seri Muda kat mana-mana dan sebagainya, masya-Allah, ya, Allah bagi ramai yang sanggup turun pergi membantu dan sebagainya, ya. Masa saya pergi ke Langat, masya-Allah, ada satu persatuan nama dia Zuci, ya, dia datang 2-3 bas dekat 200 orang. Dia cakap 200 orang dan diorang bawa, kita ni datang bawa penyodok tu, diorang bawa 3 apa dia panggil backhoe tu. Kita baru yalah, kita pun buat apa yang termampu lah. Tapi diorang yang pergi bantu tu bukannya rumah orang yang berbangsa Cina dan sebagainya. Orang Melayu juga. Dekat Langat tu banyak semua orang Melayu majoriti. Masuk satu lorong taman tu 200-300 orang ni settle, rak keluar. Masya-Allah. Maksudnya mereka bersedia membantu tu dengan hati. Yes. Dengan hati. Hati yang baik ni mampu memancarkan, beri sinar, beri manfaat kepada masyarakat sekitar. Manfaat yang masyarakat sekitar. Tapi bila dia beriman, masya-Allah, Allah bagi dia pahala lah. Ya. Maknanya kalau kita pun buat, kita seorang yang mukmin, kita beriman, membantu orang dan sebagainya, Allah bagi pahala. Maknanya kalau kita nak tengok, kalau dekat mana, dekat dalam media lah tengok. Ada seorang India ni, masya-Allah, luar biasa pemikiran dia. Dia bawa dia punya highlight, dia bawa genset dia open dia punya, maknanya dia bagi orang yang ada sekitar kat situ untuk charge and set. Ya, ada viral gambar tu dekat dia tak ada bawa, dia tak ada duit yang banyak nak bagi ratus-ratus ribu pergi sediakan makanan yang banyak untuk orang yang, tapi dia maknanya somebody need to give back to the society. Maknanya ini bukan datang daripada hati-hati yang kotor lah, maknanya hati-hati yang maknanya dia need, maknanya hati yang baik ini akan beri tempias kepada orang yang sekitar, masya-Allah. Maknanya dia fikir sesuatu untuk beri kepada orang yang berada di sekitar. Maknanya tu nak katakan tu, kalau hati baik dia akan memberi manfaat kepada orang yang sekitar. Memberi manfaat kepada orang yang sekitar. Ya. Lagi-lagi orang yang beriman, sebab apa dia yakin dengan Allah SWT, dia yakin dengan jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Seterusnya ibadah hati. Jadi kita nak tengok apakah ibadah hati. Sebab apa? Kita biasa ibadah fizikal, ya. Ibadah fizikal ni biasa kita ada solat, wajib, sunnah. Maknanya ibadah fizikal kita solat, ya. Puasa, zakat, kita membantu orang dan sebagainya. Ya. Itu semua tergolong dalam 5 perkara tadi lah. Wajib, haram, sunnah, harus dan makruh dan sebagainya. Ya. Jadi ibadah hati pun ada yang wajib. Ya. Ibadah hati ada yang wajib. Misalnya ikhlas, tawakal. Ya. Rajak ni mengharap pada Allah SWT. Khauf, takut pada Allah SWT. Ya. Sabar kita dan sebagainya lah. Ya.
Yang wajib maknanya kita tidak ragu-ragu terhadap keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ibadah hati. Maknanya kalau kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala bagi musibah kita, itu ibadah dan Allah bagi pahala. Nampak? Orang mukmin hajaban li amri mukmin. Rasulullah sebutkan. Sangat pelik bagi orang mukmin. Setiap sesuatu baginya adalah perkara yang baik. Kalau dia datang musibah, maka dia sabar. Kalau dia datang benda yang baik, maka dia akan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang mukmin. Baik. Itu ibadah yang wajib lah. Ibadah hati yang wajib maknanya dia maknanya ikhlas ini maknanya apabila kita beri sesuatu pada orang, tak kiralah sedikit ataupun banyak, maknanya kita kena ikhlas, latih diri kita ikhlas. Kadang-kadang alah dia nak menunjuk bagi dia duit banyak, tak ada masalah nak bagi. Tidak, bukan. Bila kita rasa keluar, kita rasa nak menunjuk pada orang, kita cakap pada diri kita, ya Allah, ini aku nak keluarkan apa yang kau berikan pada aku. Saksikan bahawa ini aku akan berikan untuk hamba-hamba-Mu. Cakap tak apa, tak ada masalah. Supaya apa? Kita nak didik hati kita. Kan kita ke situ susah. Jiwa kita ni susah. Dia kadang-kadang kita nak tunjuk orang dan sebagainya. Tapi bila kita cuba latih, kalau tak boleh juga kita sebut secara lisan. Ya Allah, hari ini aku nak bagi seorang orang, misalnya nak bagi zakat aku sekian. Ya, kau didiklah hati aku dan ini adalah untukmu ya Allah. Apa yang kau beri kepadaku, aku nak berikan balik pada hamba-hamba-Mu. Kita cakap gitu. Supaya maknanya Allah latih jiwa kita dapat ikhlas. Ikhlas ni perkara yang ulama sebutkan, Haris Muhasibi mengatakan ikhlas ini perkara yang sangat-sangat complicated. Antara yang dikatakan ikhlas ini dia seumpama semut hitam di atas batu hitam yang besar di dalam kegelapan malam yang sangat-sangat gelap. Maknanya sangat kecil, susah sangat nak dapat ikhlas tersebut. Tapi bila kita dapat ikhlas, insya-Allah, ya. Ikhlas ni ada guru saya sebutkan, kalau ikhlas ni kalau orang kutuk kita tak rasa apa-apa kalau kita buat. Kalau orang tak sebut kita, tak puji kita bila kita buat baik, orang tak puji kita tak rasa apa-apa pun. Ya. Macam itu antara kita nak tengok betul ke kita ikhlas ni. Misalnya. Baik, ibadah hati yang bersifat sunnah, khusyuk dalam solat, ya. Ada ulama kata khusyuk dalam solat ni wajib dalam mazhab Hambali. Ya, inginkan kebaikan kepada muslimin, niat yang baik. Setiap sesuatu kita buat, kita niatkan. Ya, kita nak pergi pasar, kita niat untuk dapatkan pahala. Nak cerita pasal pasar ni. Pasar ni kira kalau kita pergi kedai Aceh pun kira pasar. Kita pergi mall pun kira pasar. Sebab apa? Ada satu hadis Rasulullah SAW, siapa yang baca doa ni, dia akan diampunkan dosanya ribu-ribu kali ganda, dan dihapuskan dosanya ribu-ribu kali ganda, dan dia angkat darjatnya ribu-ribu kali ganda. Bahkan para ulama ni dia tak suka sangat pergi pasar-pasar ni. Sebab apa? Dia katakan tempat-tempat jin dan sebagainya, tempat syaitan dan sebagainya. Tetapi oleh kerana nak dapat fadilat doa hadis Rasulullah ni, mereka masuk ke pasar. Jadi kalau kita pergi ke pasar, kita kena baca doa lah. Ada doa masuk pasar, ya. La ilaha illallah wa la syarika lahu. Kita kena baca doa tersebut. Sangat simple. Baca doa tersebut je, Allah bagi pahala, Allah angkat dosa kita, Allah padam dosa kita, Allah angkat darjat kita. Maksudnya kita baca, Ustaz, kita baca sebelum masuk ke kedai je lah kiranya. Kedai kita turun kereta, kita baca la ilaha illallah wa la syarika lahu mulku lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Masuk pada. Ataupun kita nak pergi mall kan, orang selalu tak perasan mall ni pasar ke kan? Mall ke pasar lah, pasar modern kan. Pasar modern, ya, betul. Banyak kedai kan, banyak peniaga kat situ. Jadi kita baca doa tersebut dan Allah bagi pahala luar biasa. Ya? Ulama-ulama dahulu dia orang tak suka sangat pergi pasar, tapi bila nak dapatkan pahala ni, dia orang baca doa, dia orang masuk pasar, masya-Allah. Ya? Baik. Ibadah hati yang makruh meninggalkan angan-angan yang panjang dan tidak memberi faedah. Ya, kita tinggalkan angan-angan kita. Dia berbeza optimis dengan angan-angan yang panjang. Kita rancang kehidupan dunia kita. Rasulullah sebutkan aish di dunia ka'annaka aish di dunia, maknanya Rasulullah sebutkan dalam hadis Rasulullah, hiduplah untuk dunia seperti kamu akan hidup selamanya. Hidup selamanya. Amal wa amalil akhirah ka'annaka tamutu qadan, dan beramallah untuk akhirat seperti mana kamu akan mati esok hari. Ya. Hari ini kita terbalik, ya, kita maknanya kita akhirat memang tak ada dah, dunia je kita kejar, ya. Tapi bila kita dah tak mampu,
ya, bila dah semayang pun dah tak boleh nak sujud kat bawah. Ya. Jadi masa tu baru kita nak tumpukan pada ibadah kita. Hari sekarang ni kita daripada waktu muda ni Allah bagi kesihatan, kekuatan kita beribadah dengan rancaknya insya-Allah. Rancak mana-mana rancak. Okey, ibadah hati yang bersifat harus, ya, menginginkan kebaikan dunia selagi ia tidak melampaui batas dan memenuhi kemaslahatan dunia, ya. Baik, kemudian ibadah hati yang bersifat maksiat atau haram, ya. Jadi ada maksiat, maknanya bila kita terlintas perkara tersebut, maknanya Allah SWT akan benda perkara tersebut dilaranglah di dalam Islam. Misalnya sombong, ya, riya, ujub, sum'ah, hasad, lalai, ya. Jadi yang termasuk kepada dosa-dosa besar ni macam riya, sombong, merasa senang dengan musibah orang, ya, orang kena banjir, padan muka dia kan. Orang yang kena banjir, total loss at least 100,000, 200,000. At least kalau dengan kereta sekali. Ya, orang rugi, masya-Allah. Tapi kalau saya pergi rata-rata semua Allah bagi dia orang kesabaran luar biasa. Kesabaran luar biasa. Ya, kesabaran luar biasa. Kalau ni lah, kalau sebagai orang Islam lah, saya pergi ke Karak, ramai juga Chinese. Diorang pun ialah, maknanya diorang pasrah lah dengan apa keadaan dan diorang cuba perbaiki dengan dia kata kita dah start from nothing sebelum ni, kita boleh start balik, dia kata. Maknanya satu perkara yang fikiran positif lah, diorang positif pada akan masa akan datang, itu yang bahaya tu, yang katakan itu yang kita nak lah dalam masyarakat kita. Okey, baik. Tadi yang termasuk dalam dosa besar tadi, sombong, merasa senang dengan musibah orang, merasa senang dengan maksiat. Sebab tu kalau kita tengok benda-benda maksiat ni, kita jangan rasa senang. Sebab apa? Rasulullah dalam satu kaedah, Imam Fakhr Razi sebutkan, man radha bil ma'siyah fa huwa fil ma'siyah, wa man radha bil qurf fa huwa qurf. Siapa yang radha terhadap maksiat, maka dia berada dalam maksiat. Ya, sesiapa yang redha terhadap kekufuran, maka dia berada dalam kekufuran. Nauzubillah min zalik. Ya, apa-apa maksiat kita cuba elakkan dan kita jangan rasa biasa saja. Ya. Misalnya orang minum arak, kita rasa biasa, tak ada apa. Sebenarnya kita kena rasa benda ni tak boleh. Ya, kita kena katakan pada jiwa kita, ya, arak ini yang Allah larang, haram, dan ia tidak boleh ada dalam masyarakat. Biar ada benda tu. Supaya apa? Supaya kita rasa itu adalah benda yang dilarang oleh Allah SWT. Supaya jangan bila kita rasa ia adalah benda-benda yang perkara-perkara yang biasa sahaja, sehingga kan ia apabila perkara yang salah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, dia akan berlegar di sekitar kita. Orang-orang sekitar kita pun akan terkena dengan perkara-perkara tersebut. Baik, itu dia. Okey, baik. Yang kedua yang termasuk pada dosa kecil, angan-angan perbuatan yang haram dengan non mahram dan sebagainya, misalnya zina hati dan sebagainya lah, dosa kecil. Kemudian yang ketiga iaitu yang menyebabkan kesyirikan, yang termasuk dalam kesyirikan, ragu-ragu terhadap keesaan Allah SWT, terhadap kerasulan dan syariat Islam. Dan ada juga timbul pula lately orang yang mengaku rasul, mengaku diutuskan, itu semua bab hati jugalah, ya. Sebab apa? Dia suka kepada ditampil, diangkat menjadi pemimpin, tak ada orang nak angkat, dia jadi dapat, saya dapat wahyu baca surah Yasin, saya dapat wahyu, tu jadi rasul Melayu tu. Itu kira ajaran sesat lah Ustaz. Ajaran sesat lah. Ajaran sesat lah, maknanya bila kita ragu tentang Allah SWT, ragu bila dia mengaku dia sebagai seorang rasul Melayu misalnya, dia telah menidakkan bahawa ke Rasulullah SAW, sedangkan Allah SWT dah sebutkan dalam Al-Quran dia adalah Rasul yang terakhir dan sebagainya. Sebab perkara ini kita kena elakkan. Jadi ibadah hati ni ada wajib, sunnah, makruh, harus, maksiat dan sebagainya. Apa yang tak boleh kita elakkan, apa yang boleh kita letak, kita tarbiyah diri kita. Sebenarnya perkara-perkara yang sombong, riya, ujub, sum'ah, hasad. Kalau saya belajar dengan tok guru, satu tajuk tentang ujub sahaja, diceritakan bagaimanalah kisah-kisahnya orang-orang saleh dahulu, ya.
sombong dan sebagainya, ya, maknanya itu pun berhari-hari nak ceritakan bab riak dan sombong, bagaimana nak elak, bagaimana kisah-kisah sahabat Rasulullah SAW dan orang-orang yang terdahulu. Ya, sebab tu ada kitab penawar bagi hati dan sebagainya. Imam Ghazali karang kitab Ihya Ulumuddin, besar dia itu untuk nak merawat hati. Ya, kitab Ihya Ulumuddin tersebut untuk nak merawat hati manusia yang lalai pada ketika itu. Ya, yang lalai ketika itu. Baik. Seterusnya, okey, kita nak tengok vaksin hati. Ni kita dah masuk vaksin. Cara-cara mengatasinya. Cara-cara mengatasi. Ini sedikit je lah, sebab kita pun masa tak panjang. Baik, kita pertama sekali iaitu kita banyak zikir pada Allah SWT. Hari ini kita sebenarnya misconception. Maknanya kita ingat zikir itu lepas solat kita zikir. Tidak. Zikir ini selagi mana ulama sebutkan kita zikir ingat Allah SWT ini setiap saat, setiap masa, iaitu dengan kita merasa muraqabah Allah SWT. Zikir ini pula terbagi kepada zikir lisan, itu yang kita subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Zikir hati, kita ingat pada Allah SWT, rasa khauf, berharap pada Allah SWT, rasa Allah SWT melihat pada kita. Itu zikir hati kita. Ya. Hari ini kita ingat zikir hanya lepas solat, sedangkan zikir itu kita kena sepanjang solat. Datang ramai orang ngadu pada tanya macam mana kita nak dapat khusyuk dalam solat. Ulama-ulama dah jelaskan senang, sangat simple kalau kita nak khusyuk solat. Jadikan kehidupan luar solatmu seperti dalam solatmu. Kalau kita boleh dapat rasa khusyuk Allah SWT dalam solat tersebut, rasa kat luar solat pun kita kena sama juga. Kita takkanlah dalam solat itu kita jadi hamba Allah, luar solat kita tak jadi hamba Allah. Tidak kan? Jadi maknanya dua solat pun kita kena rasa Allah SWT lihat dan sebagainya. Sebab itu dan Allah SWT akan pelihara kita daripada maksiat dan sebagainya. Ya. Jadi maknanya zikir itu di setiap masa. Dalam kita berdiri, dalam kita berlari, ada yang jogging dengan berzikir, ya, dan sebagainya. Baik. Antara zikir lisan, selain daripada zikir, kita dengan membaca Al-Quran. Bila baca Al-Quran datang ayat-ayat azab, kita takut kepada Allah SWT. Ya, jadi kita baca Yasin, surah Yasin tadi, ya, apabila Allah SWT akan menutup lisan kita, tangan dan kaki kita yang akan berbicara dengan Allah SWT. Ya Allah, pulan tangan ini yang menggerakkan, memukul orang dan mengambil barang orang dan sebagainya, mengambil hak orang di depan Allah SWT. Misalnya kita baca Al-Quran, ya, kita memahami apa yang dimaksudkan dalam Al-Quran tersebut, ya, itu akan merawat hati kita. Datang ayat-ayat azab, kita minta pada Allah, ya Allah, jauhkan aku daripada azab ini, ya Allah. Ya. Bila datang dari syurga, ya Allah, aku tak layak untuk syurga-Mu, ya Allah. Tapi Kau berilah, sebab Kau maha kaya, ya Allah. Kan? Jadi kita minta pada Allah SWT bila datang ayat-ayat syurga dan sebagainya, ya, dia dengar hadis tentang syurga dan sebagainya, kita minta pada Allah, ya. Minta pada Allah. Baik, kemudian ingat akan kematian. Ya. Ingat akan kematian. Rasulullah SAW sebutkan aktiru bi hadimil lazzat. Rasulullah SAW sebutkan, ya, banyakkanlah yang menghancurkan kelazatan dunia kamu. Apa dia? Iaitu mengingati mati. Ya, mengingati kematian. Tak mengingati kematian tak semestinya kena pergi kubur. Ya, kita rasa bahawa kita ni akan sentiasa dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita jaga amalan kita. Kita tidak mahu melakukan maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita jaga amalan kita setiap. Itu wallahi bila kita jaga di luar solat, kita rasa muraqabah Allah SWT. Dalam solat kita akan rasa sangat tenang dan sangat lazat. Tak nak keluar daripada solat tersebut. Sebab tu sahabat-sahabat Rasulullah SAW kita bayangkan, ya, seorang sahabat Adi apabila dia menjaga khemah pada Rasulullah SAW, dia sedang baca surah Al-Qaf, surah Qaf. Dia dipanah dan banyak, ya. Dia tidak mahu meninggalkan salat kerana apa? Ketika itu sedang baca surah Qaf yang sangat lebih gemetar daripada panah yang tusuk ke dalam ke badannya yang banyak. Masya Allah. Sahabat dia kata, kenapa kau tak habiskan salat? Kenapa kau tak berhentikan salat? Kerana ketika itu aku sedang membaca surah Qaf dan ketika itu sangat dahsyat Allah SWT cerita dalam surah itu, aku tak mampu nak keluar dari salat tersebut. Masya Allah. Kan? Kalaulah Al-Quran pada ketika itu mampu mendidik sehingga lahir generasi seperti sahabat Rasulullah SAW, hari ini Quran yang sama juga kita baca dan mampu juga melahirkan seperti mana orang sahabat Rasulullah SAW, insya-Allah. Baik. Kemudian kita ziarah kubur, ya. Kita ziarah kubur, kita pergi kubur. Kalau boleh kita bawa anak-anak kita.
Dekat inilah tempat yang akan ayah balik, ayah akan duduk sini, mak akan duduk sini, dan di sinilah yang akan menjadi tempat kita kembali sebelum pergi bertemu dengan Allah SWT di Yaumul Qiyamah nanti. Supaya apa? Supaya diorang ni dah prepare. Ya, sebab tu bila kita doa, ya Allah, bagilah anak-anak aku yang memandikan aku, ya Allah. Ya, cakap pesan ya pada anak-anak kita. Ya, nanti ayah dah meninggal nanti mandikan. Jangan bagi orang yang lain. Biar anak-anak sendiri yang memandikan supaya diorang tahu bahawa jasa kita ini pada diorang. Dan kalau kita pula, kita yang sendiri kena memandikan ibu bapa kita. Ya. Sebagai penghormatan terakhir kepada mereka. Jadi sebab tu bila kita ziarah kubur, kita yakin, kita bayangkan ya, kita bayangkan bagaimana kita akan kembali kepada ke dalam rumah kita. Itu rumah yang kita tak tahu bila kiamat akan datang. Asalnya rumah yang kita bina sekarang ni ya, sekejap je kita akan duduk. Mungkin dalam kubur itu lebih lama daripada kita akan duduk daripada rumah yang kita bina. Mungkin 30 tahun, mungkin 20 tahun yang kita akan duduk ya. Jadi sebab itu dalam seorang sahabat Rasulullah SAW sebutkan Safwan bin Sulaim. Safwan bin Sulaim ni seorang sahabat, dia suka pergi ke kubur. Jadi ada seorang ni bila dia tengok seorang sahabat Rasulullah SAW ni, dia suka berlumba-lumba. Tengok orang ni buat solat malam banyak, dia nak ikut. Tapi ada seorang sahabat ni dia ikut Safwan bin Sulaim. Safwan bin Sulaim ni suka pergi kubur Baqi'. Pergi kubur Baqi', dia akan pergi kubur. Berkata-kata dia pergi. Dia pergi satu kubur ni dia akan menangis lama sangat. Lepas tu dia pergi kubur yang lain dekat-dekat dia menangis lama sangat. Jadi sahabat ni pun pelik. Mungkin saudaranya banyak. Setiap hari pergi kubur yang lain, dia pergi tanya pada sahabat. Seorang sahabat yang lain nama Muhammad bin Munkadir kata, orang ni saudaranya banyak ke dekat kubur Baqi' ni? Setiap hari dia pergi lain kubur dan dia menangis lama. Dia kata, Muhammad bin Munkadir mengatakan, itulah orang yang paling risau akan bagaimana nasib di dalam kubur. Lepas tu bila dia ziarah kubur tu, Allahu Akbar, keadaan kita. Orang yang dah pergi ziarah kubur Baqi', masya-Allah, sangat special ya, menjadi jiran Rasulullah SAW. Ya Allah, bagilah kami semua dapat mati syahid, ataupun kami dimatikan di bumi Madinah dan dikuburkan di kubur Baqi' menjadi jiran Rasulullah SAW. Amin. Amin rabbal alamin. Seterusnya, kunjungi orang saleh. Kita jumpa dengan orang saleh. Kita jumpa dengan orang-orang yang baik, guru-guru dan sebagainya, orang-orang yang mampu memberikan tausiah, kawan-kawan kita yang baik, yang boleh mewujudkan bi'ah salihah ataupun suasana-suasana yang soleh, minta nasihat dia, kita punya upline dan sebagainya. Ini semua orang yang baik. Diorang semua nak kebaikan kepada kita, jadi ini adalah salah satunya daripada kita nak bagi vaksin kita, kita nak bagi kita punya semangat kita dalam kita berniaga dan sebagainya. Mana orang-orang yang saleh, orang-orang yang boleh memberikan kita punya guideline, itu antara daripada kita mengunjungi orang saleh, dan khususnya kepada ulama-ulama lah, mereka punya untayan-untayan kata mutiara mereka, masya-Allah ya. Baik, seterusnya mengasihi dan menyantuni orang miskin dan anak yatim ya. Bagi kita kalau boleh kita pergi bawa jumpa dengan orang miskin dan sebagainya. Kalau boleh kita bawa pergi jumpa anak yatim dan sebagainya, anak-anak kita tunjukkan bahawa ini, kita tengok orang anak-anak ini tidak ada ibu dan ayah, bagaimana mereka nak menguruskan kehidupan mereka. Jadi anak-anak kita ni dia tak adalah sangat terlalu lavish ataupun terlalu mewah sangat, sehingga kan mereka ini sedar bahawa ada orang yang lebih susah daripada keadaan mereka. Ya, saya pergi ke Syria, ya, saya lihat ada seorang umurnya 6 tahun, dia uruskan adiknya yang 4 tahun. Ibu bapanya dah meninggal. Ya. Budak 6 tahun ini mencari makan di sampah dan sebagainya, pergi ada orang datang bawa makanan, bagi dia datang minta, nak bagi untuk siapa, dia minta susu untuk adik dia, tunjuk kat adik dia duduk kemah, satu kemah yang adik dia pun yang umur 4 tahun tu pun duduk dalam kemah yang bukan saudara maranya pun. Dan mereka hanya tumpang dan dia menumpang. Ya, jadi bila kita dapat tengok orang yang lebih susah, kita akan rasa bahawa kehidupan kita sangat-sangat hebat. Ya, Allah bagi banyak sangat. Jadi dengan situ mungkin kita rasa bersyukur kita bertambah dan infak kita pun bertambah. Ya, baik. Mungkin mengasihi dan menyantuni orang-orang miskin. Baik. Kita tengok last sikit je, virus hati. Virus hati biasa tadi saya sebutkan, iaitu dosa kita, dosa dan maksiat ya.
Jadi Rasulullah SAW sebutkan sungguhnya hati ini akan berkarat. Innal quluba la tasda wa inna jila'uha la ilaha illallah. Sungguhnya hati ini akan berkarat. Ya. Bagaimana nak bersihkan hati tersebut dengan la ilaha illallah. Mana zikir la ilaha, mana zikirlah. Jadi virus ni apa dia? Dosa dan maksiat kita pada Allah SWT. Rasulullah SAW sebutkan apabila melakukan satu dosa, dia akan nuqtatus sauda, naqata nuqtatus sauda, maka akan terdetik ataupun kena dengan hati kita nuqtas ataupun hitam. Makin banyak makin banyak kita lakukan maksiat, makin banyak. Ya, alah, ini bukan dosa besar. Ambil enteng dosa ini adalah satu masalah. Ya, sahabat Rasulullah SAW, orang yang beriman, sebutkan orang yang melihat dosa ini seperti gunung nak jatuh atas kepadanya. Tetapi orang-orang yang tidak endahkan Allah SWT menganggap seperti lalat yang linggap di hidungnya dan dia mengibas. Ya, itu bagaimana sahabat Rasulullah SAW. Kemudian lupakan Allah dan sibukkan selainnya. Ya, hari ini manusia sibuk dengan dunia sehingga kelupaan Allah SWT. Waktu solat pun ditinggal, waktu solat pun dijamakkan sehingga ada yang jamak tak payah, jamak tak apa lagi, jamak tak payah langsung. Ya, tak solat langsung, ya, sehingga sibuk dengan dunia yang masya-Allah. Nauzubillah min dzalik. Kemudian antara virus hati yang boleh merosakkan hati kita ni bergaul dengan orang yang rosak akhlak. Ya, bukan kita tak boleh bergaul dengan kawan-kawan kita, tetapi orang-orang yang merosakkan akhlak kita, yang rosak akhlaknya akan sedikit demi sedikit akan terkena kepada kita. Ya, cara percakapan kita, cara bergaul kita, lifestyle kita akan terkena. Sebab apa? Rasulullah SAW sebutkan al-mar'u ala dini khalilihi. Manusia itu, seorang itu adalah seperti agama orang-orang yang lapat dengannya. Fal yanzur. Maka Rasulullah sebutkan tengoklah kawan-kawannya. Ya, bukan tak boleh kawan, tapi sekadar kita tahu limit kita dengan orang-orang sebegini. Ya. Kemudian 4, berlebihan makan dan minum. Berlebihan makan dan minum, masya-Allah. Jadi kat sini pun kita kena limit lah. Makan tak boleh setiap masa. Ya, Rasulullah SAW sebutkan makin makan banyaknya, makin banyak tidurnya. Makin banyak tidurnya, makin terlepaslah ibadah-ibadah yang boleh dilakukan. Ya. Kemudian kelima iaitu banyak ketawa. Bukan tak boleh ketawa, tetapi sekadarnya. Ya, sekadarnya. Rasulullah SAW sebutkan lau ta'lamuna ma a'lamu la bakaitum katsira wala dhahaktum qalila. Rasulullah SAW sebutkan pada sahabat-sahabat Rasulullah, kalaulah kau tahu apa yang kau tahu, maka kamu akan banyak menangis. Banyak akan menangis. Ya. Sebab tu Rasulullah SAW ni 3 hari berturut-turut, tak pernah 3 hari berturut-turut ada makanan dalam rumah Rasulullah SAW. Ya. Sebab tu sampai Sayyidina Umar datang jumpa Rasulullah SAW, tengok Sayyidina Umar ni anak dia. Sebab tu Sayyidina Umar ni dia boleh masuk rumah Rasulullah SAW dalam keadaan biasa, sebab bila Rasulullah SAW di rumah anaknya Hafsah, iaitu Rasulullah SAW ni isteri, maka Sayyidina Umar boleh datang pergi ke sana. Apabila melihat pada Rasulullah SAW sedang terbaring, ya, ada kesan pula pelepah tamar di belakang Rasulullah SAW, menangis Sayyidina Umar. Ya Rasulullah, ya, Raja Parsi di tidur atas tilam-tilam yang empuk. Ya, maka Sayyidina Rasulullah sebutkan pada Sayyidina Umar, ya Rasulullah Umar, ya, adakah engkau nak redha dengan dunia atau bukan nak redha dengan akhirat? Masya-Allah, ya. Kadang-kadang Rasulullah SAW tidak ada makanan. Ya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW apabila balik di masjid, Rasulullah SAW tanya pada Sayyidah Aisyah, "Wahai Aisyah, wahai Humairah, ada tak makanan pagi ni?" Tak ada Rasulullah SAW. Izan ana shaim. Kalau itu aku berpuasa. Sebab tu puasa sunat dia boleh jatuh niat walaupun maknanya sebelum terbit matahari lah, sebelum naik matahari. Sebelum Zuhur. Maknanya kita tak makan lagi lepas subuh, ya. Kita tak makan lagi sebab masih hari Isnin. Ya, kita tak makan lagi lepas subuh. Maknanya matahari itu belum naik, kita kata kita tahan makanan, kita tak makan dan kita tak teruskan puasa. Dekat situ kita boleh niat dan kita teruskan puasa sunat pada ketika itu. Puasa sunat sahaja, sunat sahaja. Tak boleh puasa yang qada ataupun wajib dan sebagainya. Baik. Kemudian banyak tidur. Banyak tidurlah. Maka bila makan banyaklah tidurnya, ya. Itu sedikit daripada virus-virus hati tersebut. InsyaAllah setakat ini sahaja perkongsian pada
pada malam ni, insya-Allah kita dapat amalkan, kita dapat sampaikan kepada yang lain, kita dapat buat checklist kita, ya, macam mana kita nak dapatkan kita punya vaksin hati kita, macam mana kita nak jauhkan daripada virus hati kita. Itulah yang kita dapat. Semoga Allah SWT berkati amalan kita, insya-Allah. Astagfirullahalazim. Saya serahkan kembali kepada Ustaz Amin, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak kerana atas perkongsian yang sangat bermanfaat lah. Okay. Sebab banyak ilmu baru yang kami dapat pada malam ni. Lepas tu Ustaz pun ada sebut banyak-banyak hadis. Lepas tu kira kata kadang-kadang kita macam dah tahu dah kan, kata macam sifat tadi kan, ikhlas dalam memberi apa semua. Lepas tu kita tengok orang lain, kenapa dia nak tayang dekat media sosial kan? Dia menderma tapi tayang dekat media sosial. Jadi hati kita pun kena jaga jugalah. Jangan bersifat, orang kata, kita dengki kat dia lah pula, cakap, alang lah, dia kaya kan, bolehlah buat macam tu kan. Tantah dia tak ikhlas. Macam, tapi bila sebut tadi buat ikhlas tadi, saya terfikir juga kan, ikhlas ni adalah subjek yang sukar nak dapat kan. Hanya Allah lah yang tahu. Maksudnya itu antara orang yang menderma dengan Allah sajalah yang tahu sama ada hati dia ikhlas ataupun tidak. Dan tugas kita hanyalah menjalankan apa yang Allah suruh sajalah yang tadi kan. Okay. Dan terima kasih juga kepada yang para hadirin yang mendengar sehingga pada saat ini. Sebab perkongsian ni Ami ada buat recording. InsyaAllah Ami akan share dalam YouTube supaya kita boleh kongsi juga dengan rakan-rakan kita yang lain, ahli keluarga kita yang lain, kalau yang tak sempat nak join kan. Okay. Setakat itu sahaja. Ada soalan ke nak bertanya? Boleh tulis di ruangan komen lah. Tadi tulis ni, kiranya kalau pergi ke mall tadi tak menjadi sia-sia lah apabila kita baca doa tadi ya Ustaz? Maknanya kita dapat fadilat tersebut lah, ya? Kita dapat fadilat tersebut dan kita dapat pahala yang Rasulullah sebut tu lah. Dia maknanya kalau kita pergi mall mesti kita nak cari barang, maslahat kita lah, maknanya kita nak cari pakaian, kita nak makanan dan sebagainya, benda-benda yang harus tu lah. Tapi untuk dapatkan pahala tersebut, macam dalam hadis Rasulullah, kita baca doa masuk pasar. Kita boleh Google lah. Okay. InsyaAllah saya pun dah Google dah. Nanti saya kongsikan dalam grup WhatsApp lah supaya kita boleh sama-sama amalkan. Sebab saya pun baru first time dengar. Rupanya ada doa untuk masuk pasar rupanya. Okay. Itulah kata indahnya Islam ni. Boleh kata segala kehidupan kita ni sebenarnya diiringi dengan doa. Kita bangun tidur, kita tengok cermin, kan? Kita nak bersiapkan diri. Orang kata semua ni diiringi dengan doa lah. Dan kalau ikutkanlah, kalau kita sentiasa baca doa tu dan kita faham dia punya maksud dia, insya-Allah hati kita tu boleh dekatlah dengan Allah tu. Mungkin salah satu cara lah untuk kita macam tadi kan, zikir kepada Allah tadi tu. Kita ibaratkan solat tu boleh khusyuk dalam solat bersama dengan kita sebagai hambanya di luar solat tu. InsyaAllah. Okay. Setakat itu saja pada malam ni. Ya Ustaz, ada nak tambah lagi Ustaz? Betul je. Maknanya perkara yang biasa, kebiasaan kita niatkan kerana Allah bagi pahala, dia jadi ibadat. Ya. Maksudnya kita niatkan. Maksudnya contoh kerana Allah, kita jadi ibadat. Kita masak nak bagi orang makan keluarga kita, Allah bagi pahala. Misalnya, maksudnya kita nak keluar rumah, kita kena niatkan. Okey, baca bismillah, orang kata bismillah. Jadi niatlah tu. Buat kerana Allah. Segalanya bila kita buat kerana Allah akan jadi ibadah lah. Okay, dapatlah pahalanya. Okay, terima kasih semua. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu depan bersama dengan slot yang lain jugalah. Okay, terima kasih Ustaz. Okay, baik. InsyaAllah. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti dari slot yang lainnya. Assalamualaikum.